Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fira 17 pada hari ini, saya just nak buat satu review sebenarnya barang terbaru yang saya beli untuk kereta di belakang saya ni, dekat dalam selimut ni sekarang, Audi A5 1.8T FSI. Okay, so sebenarnya barang pada hari ini barang yang melibatkan pada komponen enjin. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan, bukan melibatkan performance, hanya melibatkan komponen enjin. Bosku-bosku sekalian, saya digemparkan lagi dengan satu berita buruk untuk Audi A5 yang ada dekat belakang saya ni, bosku-bosku sekalian. Sebelum saya nak cerita sikit dan juga review barang yang saya beli, kepada siapa yang masih belum like, subscribe dan juga share, tuan-tuan dan perempuan harus buat demikian. Harus like, harus subscribe dan harus share. Kerana selepas ini banyak lagi video menarik, video informatif yang kita bagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Khas untuk tuan-tuan dan perempuan. Malah giveaway pun ada. Bosku-bosku sekalian, terima kasih kerana masih setia dengan YouTube channel kami. Hari ini saya akan bagi tahu barang yang saya telah beli daripada China. Okey, sebenarnya dipstick je pun. Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dipstick di atas tu, sekejap saya ambil. Hari ni kita pakai kem plekat saja bosku. Kita nak relax saja. Okey, tuan-tuan dan puan, saya telah pun membeli satu dipstick untuk Audi A5 ataupun Audi A4 ataupun Audi A6, okey, ataupun model-model seangkatan yang khususnya untuk enjin 1.8T ataupun 2.0T yang ada dekat tangan saya ni. Ini adalah dipstick. Apakah fungsi dipstick ni? Saya tunjuk dulu kepada tuan-tuan dan puan. Okey. So dipstick ni adalah sebenarnya alat pengukur minyak hitam. Okey, adakah minyak hitam kita tu berada di paras yang sufficient ataupun tidak? Okey, kenapa beli dipstick? Untuk kereta Audi tiada kah? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, mostly of the German cars, okey, kebanyakan German cars ni dia tidak mempunyai dipstick pada kereta mereka. Jadi memang tak ada lah. So bagaimana mereka check? Sebenarnya kereta-kereta Jerman ni, mereka sudah pun dilengkapi dengan sistem dengan satu sistem di mana kita boleh check paras minyak hitam yang ada. Seperti kereta saya di belakang ini, yes, memang ada sistem ataupun satu sensor yang dibuat dekat dalam kompartmen enjin di bahagian minyak hitam untuk mengukur paras minyak hitam yang tengah ada sekarang. Sama seperti BMW dan sama seperti Mercedes-Benz, mereka tidak mempunyai dipstick ini. Jadi jika nak beli dipstick ini, anda kena beli secara custom, dan Audi sendiri tidak pernah jual benda ni. Okey, ini hanyalah custom produk yang dibuat oleh company-company tertentu. Macam saya beli di China, company di China lah yang buat. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rise and bias. Tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus contact kami. Support daripada tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproducekan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okey, so tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Okey tuan-tuan dan puan, so saya beli daripada China lah. So basically ini adalah custom product. Macam mana kita nak gunakan dipstick custom ini dekat dalam Audi A5 saya ni? Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan terus bagaimana kita nak menggunakan dipstick ini dan kita nak mengukur paras minyak hitam kita. Bosku-bosku sekalian,
Okey, sebenarnya macam saya cakapkan tadi, saya nak ceritakan satu perkara. Okey, sebelum saya nak tunjukkan dipstick ini macam mana kita nak buat kan. Saya nak beritahu satu perkara yang menggemparkan hati saya juga dan juga kereta saya ni lah. Hati dan juga kereta belakang ni. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, kalau menonton video saya daripada dulu, mesti tuan-tuan dan perempuan tahu yang saya pernah buat satu video berkaitan tentang Audi belakang ini, 1.8 TFSI Audi A5 dekat belakang saya ni. Okey, dulu pernah ada satu problem di mana satu aero code naik, gearbox malfunction, dan saya telah pun pergi ke workshop dan repair sebanyak lebih kurang RM7,000 untuk kerosakan tersebut, untuk nak hilangkan aero code tersebut. Okey. So selepas sahaja kita buat lebih kurang dalam 2-3 minggu sahaja, sebenarnya kereta ini pun telah buat hal lagi. Okey, tetapi dia taklah seteruk mana yang seperti dulu. Malah hari demi hari kereta ini makin teruk sehingga kan saya bawa kereta, gear itu tidak dapat detect kelajuan kereta saya ni. Disebabkan kereta belakang ini menggunakan gearbox multitronic, dia menggunakan gearbox digital, dia ada satu output speed sensor dekat dalam gearbox itu yang sebenarnya mengukur speed sebenar, kelajuan kereta untuk dia nak pilih transmisi, transmisi yang mana yang sesuai dalam kelajuan tersebut. Selepas sahaja saya pun pening kepala, bawa hari-hari tiba-tiba kereta tersengguk, tiba-tiba kereta dalam keadaan yang daripada RPM 1 tiba-tiba RPM ternaik ke 5 secara tiba-tiba, turun baik. Sedangkan speed maintain sahaja 60 km sejam, tiba-tiba RPM tu naik dan turun. Bukan RPM naik dan turun, tapi enjin tak bergegar, enjin tak move. Sebenarnya enjin tu pun move juga. Maksudnya jika RPM tu 5, enjin tu mengerang macam RPM dia 5 lah. So saya pun dah pening kepala dan tiba-tiba naik balik error code di mana dia cakap gearbox malfunction. Cuma kali ini dia tulis limited functionality. Maksudnya lagi teruk daripada dulu lah. Dulu gearbox malfunction, you can continue drive. Itu perbezaannya. Jadi saya pun pergi hantar ke workshop untuk masuk kereta ini menggunakan sistem kereta-kereta Jerman yang berharga tak silap saya lingkungan RM10,000. Tuan kedai cakap. Jadi bila dia cucuk dan dia scan kita punya kereta ni, dia scan for the error code, dan kita dapat 3 error code yang saya akan sertakan dekat dalam video ni. Error code pertama, kedua dan ketiga untuk bahagian gearbox sahaja. Dan bila saya masuk ke dalam grup Audi Malaysia dan saya postingkan perkataan tersebut, mereka pun berkata, itulah masalah dia. Bila kita scan, kita nampakkan apa yang rosak, part apa yang tidak memberikan signal. So, part yang tidak memberikan signal itu adalah bahagian OSS yang saya sebutkan tadi, iaitu output speed sensor. So, saya rasa memang pening kepala juga bosku kan, kenapa saya punya kereta tengah bawa dalam keadaan yang normal, tiba-tiba kereta tu brake sendiri. Dia bukan brake sebab saya tekan brake, tak, sebab dia punya enjin tiba-tiba drop the gear sampaikan RPM tinggi. Drop gear secara tiba-tiba. Mungkin sebab dia dah tak dapat detect the speed. Dia ingat kita bawa, contoh saya bagi tahu dekat sini, saya tengah bawa 80 km sejam, tapi mungkin dia ingat saya bawa 40 km sejam. Jadi dia drop kepada gear rendah, menyebabkan kereta tu tiba-tiba brake sendiri. Engine braking lah. Bukan brake yang saya tekan tu kan. Ini engine braking yang terjadi secara suddenly. So sebenarnya sekarang ni saya kurang sangat naik kereta ni sebab memang tak boleh bawa pun. Tiba-tiba bawa, RPM dia jadi gila. Bila kita bawa, bila saya start saja kereta ni tak ada masalah, tapi bila saya reverse dan saya cuba jalan sedikit, tak sampai 100 meter pun tiba-tiba error code tu sudah naik. Dia tulis dia tulis limited functionality, gearbox malfunction. Jadi saya pun macam masih menunggu masa yang sesuai, sebab sekarang ni kita berada di PKP kan. Jadi kita limited untuk pergi ke mana-mana. Limited untuk kita nak pergi ke mana-mana bosku. Ada kucing dekat belakang. So nanti bila kita dah buka border, ataupun diberikan masa, saya baru akan nak pergi hantar kereta ini kepada specialist yang memang special in the gearbox ni lah. So nasib baiklah tuan-tuan dan puan kan, tak jadi apa-apa di atas jalan semasa saya tengah bawa kereta tu. Sebab tiba-tiba dia brake sendiri bosku. Daripada 80, cuba bayangkan, tiba-tiba dia terus
tanpa tekan brake, tiba-tiba enjin tu mengerang macam kita bawa 40 kan, 40 dalam keadaan yang RPM tinggi, so dia terus drop. Okay, dia terus auto brake. Nasib baik kereta dekat belakang tiada, bosku. Okay, so saya pun masih so saya pun tak tahu lagi apa yang bila saya nak pergi. Saya pun masih tak tahu lagi bila saya nak pergi hantar kereta ni. Tapi tak apalah bosku, asalkan saya boleh tunjukkan apa barang saya beli untuk Audi A5 ni dan kita share bersama. Jom kita tengok dan kita start dulu enjin dan kita tunjukkan kepada tuan-tuan puan bagaimanakah cara untuk kita nak kira paras minyak hitam dekat Audi A5 ni. Jom. So kita dah unlock kereta dan sekarang ni kita akan masuk. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya dah tak hidupkan kereta lebih kurang 5 hari. Nampak tak tu? Saya dah tak hidupkan kereta lebih kurang 5 hari. Jadi jom kita hidupkan kereta. Jom. Okay. So basically ini adalah push key untuk nak start kereta. Push key So ada slot key dekat sini dan kita push sahaja. Maksudnya dia keyless lah. So bila kita start enjin dalam keadaan sejuk, basically minta maaf kalau bising Okay, RPM akan ada di atas daripada 1 dan bila enjin ini sudah panas, dia akan turun RPM lebih kurang 800 RPM sahaja. Itu perkara biasalah untuk kereta Europe. Okay, tambahan pula kereta Europe yang memiliki turbo. Macam saya ni ada turbo punya model lah. Jom kita tengok di belakang. Jom. Okay, so bila dia dah panas, dia akan bila panas dia akan berada di RPM macam tu lah. Okay, so kita pun akan panaskan sedikit kita punya kereta ni. Lepas tu baru kita akan tunjukkan. Okay, kita akan tunjukkan lah cara untuk kita nak check minyak hitam tersebut. Okay, so sekejap lagi kita akan lihat guys. Okey, bosku sekalian, saya terus record macam ni Okey, tak perlu dah tengok muka saya, tengok tangan saya pun dah cukup lah bosku. Tangan saya ni pun boleh memberikan message kepada tuan-tuan. Kalau bunyi apa-apa dekat belakang sana, abaikan, biasalah tu kan bosku kan. Ayam pun dia nak menunjukkan, meluahkan perasaan dia. Tak apa, kita biarkan, kita teruskan dengan kerja kita. Tuan-tuan dan puan-puan dekat sini. Okey, kita tengok, saya tunjukkan dekat kamera. Okey, kalau tuan-tuan pun tengok, tiada dipstick sebenarnya. Tiada dipstick. Tapi macam mana kita nak gunakan dipstick saya tadi yang kita panggil sebagai custom made tu, untuk kita nak ukur minyak hitam di sini? Senang saja bosku sekalian. Dia ada satu bentuk yang seperti dipstick dekat sini. Okey, saya tunjuk. Okey. Nampak dekat sini. So kita boleh buka sebenarnya. Dia bukan buka, dia sebenarnya tarik saja. Dia bukan dipstick sebenarnya. Ini hanyalah macam kepala yang memang dia berikan macam ni. Saya tunjuk dekat sikit, tapi tak apalah, kamera tak boleh fokus. Tu dah fokus. Dia bagi kepala macam ni dan nampak ada lubang dekat situ. So dekat situlah yang akan menjadi tempat yang kita akan gunakan untuk mengukur minyak hitam. Saya pergi ambil saya punya dipstick. Okey, custom tadi. Okey. Dan saya boleh terus masuk sahaja di sini. Okey, tekan. Okey, dia akan macam tap tu tau. Tekan bagi masuk dalam. Sampai dalam terus macam ni. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, okey, ini adalah recommendation saya lah. Okey, selepas saya baca beberapa artikel, dipstick seperti ini tidak digalakkan ditinggalkan seperti ini. Memanglah dia
boleh masuk. Memang kita boleh tutup hood, tapi tidak, okey, tidak direkomendkan tinggal seperti ini. Kerana apa bosku? Kerana di sini bukanlah tempat untuk dipstick, okey, dan dia melibatkan komponen enjin dalam. Bayangkan enjin turbo ni dia sangat panas. Bayangkan kalau besi itu, okey, dengan enjin macam ni, dengan pressure yang tinggi dekat dalam enjin ni, bayangkan besi itu tiba-tiba termasuk ke dalam komponen lain, boleh rosak dan hancur satu bahagian kompartmen enjin ni bosku. Sebab itulah di sini hanya just digunakan untuk mengukur minyak hitam saja. Okey, selepas tuan-tuan letak dekat situ macam biasa, tarik keluar kuat sikit. Okey. Sebenarnya susah untuk kita masukkan sebab dia bukan dibuat untuk dipstick. Tapi tak apa. Okey. Dan kita boleh tengok paras minyak hitam kita di situlah. Okey, kamera saya minta fokus sikit. Okey. So di situlah minyak hitam saya bosku. Ada titik itu, nampak kan? Okey. Kamera saya keep focusing at the back. Tapi tak apa bosku. Nampak dah. Minyak hitam tu. Nampak sikit pun jadilah. Di situlah paras minyak hitam saya. Dan jika saya lihat dengan betul-betul, sebenarnya paras minyak hitam ini adalah paras yang normal. Okey. So jika paras yang normal, no problem lah. Okey. Terpulang kepada tuan-tuan puan nak cek sekali atau dua kali, tapi disebabkan saya dah cek sekali, sudah mencukupilah untuk saya, dan saya masukkan benda ini di tempat dia balik. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak tunjukkan terus. Saya pun rasa setakat itu sahajalah tuan-tuan puan. Ada kucing gaduh pula dekat belakang, tapi tak apa. Kepada siapa yang masih belum like, subscribe dan share, anda patutlah buat demikian. Okey, like, komen, share, subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Okay. So tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat ini saja video kita. Kepada siapa yang berminat dengan barang motosikal, tuan-tuan dan puan boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1fira17 dan shopee.com.my/rizwanent. Kita juga ada Lazada. Untuk tuan-tuan dan puan nak tengok Lazada kita, Lazada, nama kita di Lazada adalah Rizwan Enterprise. Semua link sudah kita letakkan di description. Tengok sahaja bosku-bosku sekalian, dan nombor telefon pun sudah kita letakkan di bawah. Sebarang soalan boleh terus kontak kita bosku. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye bye bosku.